Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita pergi kepada topik yang terakhir dalam bab 8, iaitu aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Sebelum tu kita tengok dulu apa prinsip Bernoulli ni kata. Baik, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendalai yang bergerak dengan hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Maksudnya dekat sini pada satu-satu tempat ataupun satu-satu kawasan, apabila keadaan sesuatu bendalai itu bergerak dengan kelajuan, dengan hal laju yang tinggi, di situ akan wujud tekanan yang rendah. Kalau kelajuan rendah, tekanan jadi tinggi. Ya. Baik. Seterusnya kita tengok aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Baik, dekat sini bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Kalau kita tengok bentuk sayap kapal terbang ni, ya, keratan rentas sayap kapal terbang, ya, di bahagian depan, di bahagian depan ni, ni sayap kapal terbang. Di bahagian depan ni, dia lebih besar daripada bahagian yang di belakang ni. Dia bentuk tirus. Tirusnya di bahagian belakang. Baik, apabila kapal terbang bergerak ke depan akibat daripada tujahan ni datangnya daripada kuasa jet ataupun kipas kapal terbang. Jadi kapal terbang tu akan bergerak ke depan. Apabila kapal terbang bergerak ke depan, bentuk aerofoil sayap kapal terbang ni akan menyebabkan udara yang mengalir, dia laju di bahagian atas ni. Bahagian atas ni laju. Di bahagian bawah sayap alirannya perlahan. Ataupun hal lajunya rendah. Jadi apabila udara di atas sayap bergerak dengan laju, bergerak dengan kelajuan ataupun berhal laju tinggi, dia akan mewujudkan tekanan udara yang rendah, seperti yang prinsip Bernoulli dah kata. Bila tekanan di atas sayap rendah, udara yang bergerak di bahagian bawah sayap pula hal lajunya rendah, wujud tekanan tinggi. Jadi tekanan tinggi di bawah sayap ini akan menolak sayap naik ke atas, iaitu mewujudkan daya angkat kepada sayap kapal terbang. Dengan itu kapal terbang akan naik ke udara dan terbang. Ya. Sudut yang wujud dekat sini dinamakan sebagai sudut serang. Baik. Aplikasi yang kedua ialah penunu Bunsen. Kita masuk makmal selalu nampak penunu Bunsen, dan kadang-kadang kita akan gunakan penunu Bunsen ni untuk buat eksperimen, kan. Baik, penunu Bunsen ni dia menggunakan gas daripada tabung gas yang kecil. Baik, ini ialah tabung gas. Apabila penunu Bunsen dibuka, ya, gas di dalam ni dia keluar daripada tabung ni dengan kelajuan yang tinggi. Dia keluar dengan kelajuan yang tinggi. Apabila gas bergerak dengan kelajuan yang tinggi, dia akan mewujudkan tekanan. Sementara di bahagian luar penunu Bunsen ni, udara tak bergerak. Kalau bergerak pun pada kelajuan yang sangat rendah. Jadi gas yang bergerak di dalam penunu Bunsen ni akan mewujudkan tekanan yang rendah. Gas yang bergerak dengan kelajuan tinggi dalam penunu Bunsen akan mewujudkan
tekanan yang rendah berbanding udara di sebelah luar. Jadi dengan sebab itu, udara daripada luar penuh Bunsen akan masuk, akan disedut masuk ke dalam ni, untuk bergerak bersama dengan gas. Dia bercampur dengan gas. Apabila gas ni bercampur dengan udara, gas akan terbakar. Ya, gas akan terbakar. Jadi kalau dekat sini kita tutupkan lubang ni, gas ni tak boleh terbakar ataupun dia terbakar dengan satu nyalaan yang sangat kecil kerana udara tak dapat masuk. Udara tak dapat masuk. Jadi pembakaran gas dia memerlukan udara ataupun memerlukan oksigen. Di dalam udara kita ada banyak oksigen. Jadi apabila udara bercampur dengan gas, gas akan terbakar. Baik. Seterusnya helikopter. Kita tengok helikopter. Helikopter dia ada kipas di bahagian atas. Bahagian atas ada kipas. Ni. Kipas ni, bentuk kipas ni lebih kurang bentuknya sama dengan bentuk sayap kapal terbang tadi. Dia ada sudut. Kita tengok kat sini, dia ada sudut. Bentuk kipas tu juga sama dengan bentuk sayap ni. Sama dengan bentuk sayap ni. Dia ada sudut dia. Jadi apabila kipas helikopter berpusing, dia akan bergerak dengan laju. Apabila bergerak dengan semakin laju, udara yang di atas, udara yang di atas kipas helikopter tu, udara yang berada di atas kipas helikopter akan bergerak dengan kelajuan yang tinggi atau berhalaju tinggi. Jadi apabila halaju di atas kipas helikopter tu tinggi berbanding dengan di bahagian bawah kipas itu, maka akan wujud tekanan yang rendah di atas kipas dan tekanan yang tinggi di bawah kipas dan menyebabkan ada daya angkatan yang membolehkan helikopter ini terbang di udara. Begitu juga dengan drone. Drone ni prinsip dia, kipas drone ni sama dengan helikopter. Cuma helikopter dia ada satu kipas sahaja untuk angkat helikopter tu, tetapi drone ada sekurang-kurangnya 4 kan. Ada drone yang lebih banyak kipas dia. Cuma saiz kipas drone ni kecil berbanding dengan kipas helikopter. Ya. Kecil tetapi banyak. Helikopter ni kalau kita tengok memang ada dua kipas. Satu kat depan yang besar mengangkat helikopter tu, satu lagi di bahagian ekor dia. Bahagian ekor tu bukan nak angkat helikopter tu, tetapi hanya untuk mengelakkan daripada helikopter tu berpusing. Dia mengawal helikopter tu daripada berpusing. Baik, yang seterusnya ialah apa ni? Ini dekat stesen kereta api kan. Dekat stesen kereta api, kalau siapa biasa naik kereta api, ya, dekat stesen kereta api ada satu line macam ni. Ada line. Ada garisan tu. Dekat garisan tu dia ada tulis berdiri di belakang garisan kan. Berdiri di belakang garisan. Kenapa? Kita tengok.
Apabila sebuah kereta api LRT ke MRT ke apa-apa jenis kereta api lah, apabila dia bergerak dengan laju, dia bergerak dengan laju, udara yang di bahagian kiri kanan, di bahagian kiri kanan kereta api ni, dia akan mewujudkan satu tekanan yang rendah. Sebab apa? Apabila kereta api bergerak dengan laju, dia akan mewujudkan aliran udara yang berhalaju tinggi. Apabila udara berhalaju tinggi, dia akan mewujudkan tekanan yang rendah. Tekanan yang rendah berbanding di bahagian sebelah sini. Di bahagian sebelah sini. Makna dia semakin jauh daripada kereta api, tekanan udara semakin tinggi. Semakin tinggi. Jadi berbanding dengan apabila dekat dengan train ataupun dekat dengan kereta api, tekanan udaranya adalah rendah. Jadi tekanan udara yang tinggi ini boleh menolak penumpang-penumpang yang sedang menunggu ni ke hadapan. Ke hadapan tu maksudnya semakin dekat dengan kereta api ataupun semakin dekat dengan landasan. Ini amat berbahaya. Amat berbahaya. Dia macam ada satu daya tarikan daripada kereta api itu, yang menyebabkan kita sukar untuk mengawalkan diri. Itu sebab dia buat garisan kuning ni. Garisan kuning ini ialah di mana garisan yang selamat untuk penumpang berada di bahagian belakang. Bahagian depan tu tekanan dah menjadi rendah. Boleh menyebabkan kita ditarik ataupun ditolak daripada udara bertekanan tinggi ini ke arah kereta api. Ini berbahaya. Baik, itu saja aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian yang dapat kita bincangkan hari ini. Dengan itu saya harap murid-murid boleh faham dengan penjelasan penerangan daripada saya tadi. Dengan itu juga kita telah pun tamat bab 8.